Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Nasir, nombor metrik D20312915. Zaman penjajahan Jepun. Pada mulanya, peperangan dunia kedua bermula di Eropah apabila tentera Jerman menyerang Poland pada tahun 1939. Pada pertengahan tahun 1940, Jerman pula berjaya menakluki Belanda dan Perancis. Peperangan dunia kedua ini melibatkan dua negara Eropah iaitu Jerman dan Itali yang disebut kuasa paksi menentang kuasa berikat iaitu Britain dan Perancis. Amerika Syarikat dan Soviet Union juga kemudian menyertai peperangan ini dengan berpihak kepada berikat. Perlu kita ketahui kuasa berikat tu yang dianggotai oleh 4 buah negara iaitu Britain, Perancis, Soviet Union dan Amerika Syarikat. Manakala kuasa paksi pula adalah Jerman, terdiri daripada negara Jerman, Australia, Itali dan Jepun. Peperangan ini menyebabkan kuasa-kuasa barat ini hanya memberi penumpuan atau perhatian di Eropah sahaja dan membiarkan tanah jajahan di Asia terdedah kepada serangan tentera Jepun. Kedatangan Jepun ke Malaya didorong atas tujuan untuk meluaskan, untuk menguatkan penguasaan politik dan penguasaan ekonomi. Sebabnya sebelum kedatangan Jepun ke Malaya ini, mereka telah pun mengalami proses pemodenan yang hebat semenjak zaman Maharaja Meiji. Apabila proses pemodenan ini, diorang memerlukan pengembangan ekonomi ni, diorang memerlukan bahan mentah yang mana dekat Malaysia ni sangat kaya dengan bahan mentah. Itulah terjadi antaranya menyebabkan Jepun tu jajah tanah Melayu ni. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fawaz bin Haris Afizan berserta nombor metrik D20312804. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang topik Jepun menyerang. Menjelang akhir tahun 1941, apabila semua rundingan dengan Amerika menemui jalan kebuntuan, kepimpinan Jepun melancarkan serangan ke atas Pearl Harbor. Serentak dengan itu, tentera Jepun membedil Filipina dan Malaya. Jepun juga mendaratkan tenteranya di Kota Baharu dan pantai-pantai di Filipina. Serangan tentera Jepun berterusan sehingga ke Australia. Semua serangan ini dilakukan tanpa sebarang amaran. Tentera Jepun menyerang dan menduduki bandar-bandar di Malaya dengan pantas. Tentera British di Malaya berada dalam keadaan yang tidak bersedia dan terkejut apabila menerima serangan seperti itu. Tentera Jepun hanya mengambil masa kira-kira 55 hari untuk menawar seluruh semenanjung. Jepun mendarat di Kota Baharu pada 8 Disember 1941 dan berjaya untuk sampai di Johor Bahru pada 31 Januari 1942. Pada 15 Februari 1942, seluruh Malaya dan Singapura jatuh ke tangan tentera Jepun. Tentera British menyerah kalah kepada Jepun melalui Lieutenant General Arthur Ernest Percival di kilang Fort di Bukit Timah, Singapura. Di Sabah dan Sarawak, serangan tentera Jepun tidak menghadapi tentangan yang hebat. Menjelang Februari 1942, seluruh Sabah dan Sarawak telah jatuh ke tangan tentera Jepun. Terima kasih. Faktor-faktor kejayaan Jepun ialah persediaan perang yang rapi dan teratur oleh Jepun, iaitu mereka telah mengkaji kedudukan pertahanan tentera British di Tanah Melayu dengan menghantar unit persikan khas. Penubuhan unit persikan khas ini telah berjaya mendapatkan maklumat kekuatan tentera British di Tanah Melayu dan memudahkan pihak Jepun untuk merancang strategi. Selain perisik tempatan, Jepun juga telah menghantar orang Jepun sendiri ke Asia Tenggara termasuk Tanah Melayu untuk menjalankan pengintipan. Mereka telah menyamar dengan menjalankan pelbagai jenis pekerjaan seperti membuka kedai gambar, kedai peliharaan ikan dan lain-lain.
Mereka mengambil gambar bangunan, jalan raya, jambatan, mengkaji sungai-sungai dan jalan dalam hutan dengan alasan untuk menjadikan bagi jualan. Semua maklumat ini digunakan oleh tentera Jepun untuk mengkaji kedudukan pertahanan tanah Melayu sebelum memulakan serangan. Maklumat-maklumat tentang kubu British, landasan kapal terbang dan lokasi kem tentera telah diperoleh terlebih dahulu. Hal ini telah memudahkan serangan Jepun ke tanah Melayu. Selain itu, Jepun juga mempunyai kelengkapan perang yang canggih. Dengan ini, tentera Jepun telah memperkuatkan serangannya dengan mengadakan kekuatan baik dari segi laut, udara maupun darat. Angkatan Udara Jepun telah mengambil kira jarak dan sasaran dari pengkalan-pengkalan baru mereka di Indochina, seterusnya telah menggunakan kapal terbang pejuang yang dianggap lebih moden daripada pihak British. Pesawat pejuang ini juga memberikan perlindungan kepada pesawat penghubung untuk memusnahkan instalasi penting British termasuk yang berada di pendalaman. Begitu juga dengan bantuan perlindungan rapat kepada pesawat-pesawat pengangkut dan logistik. Mereka juga dibantu dengan tembakan meriam daripada kapal-kapal pemusnah Jepun yang berlabuh berdekatan pantai untuk melemahkan pertahanan utama British di sekitar landasan kapal terbang pengkalan Jepang. Secara keseluruhannya, kekuatan tentera Jepun diperkuat sepenuhnya dengan persenjataan, kelengkapan, bekalan peluru, makanan dan ubat-ubatan. Selain itu, faktor kejayaan Jepun juga disebabkan pihak British yang kurang bersedia. Hal ini kerana pihak British menyangka Jepun akan memulakan serangan dari arah selatan iaitu Singapura kerana pusat pentadbiran British terletak di sana. Sebaliknya, Jepun telah memulakan serangan melalui Kota Baharu dan bahagian utara Tanah Melayu dan menakluk negeri-negeri Melayu satu persatu. Oleh itu, semasa serangan Jepun, semua meriam dan senapan telah dihalakan ke laut. Kemerahan Jepun dari utara sememangnya di luar jangkaan British. Di samping itu, penyebaran dakwah anti-British ini juga merupakan faktor kejayaan Jepun di Tanah Melayu. Hal ini kerana melalui Doronawa, Jepun telah berjaya menyebarkan dakwah anti-British dalam kalangan askar-askar India yang berkhidmat dengan pasukan British di Tanah Melayu untuk meninggalkan perkhidmatan mereka. Jepun telah berjaya menarik orang India yang berkhidmat dengan British untuk bekerjasama dengan Jepun. Seorang nasionalis radikal India, Subhas Chandra Bose, telah datang ke Tanah Melayu dan menubuhkan pasukan yang dikenali sebagai Indian National Army (INA) untuk membantu Jepun. Jepun juga telah berjanji untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Pihak Jepun juga berjaya mempengaruhi penduduk tempatan seperti golongan nasionalis radikal daripada Kesatuan Melayu Muda KMM di bawah pimpinan Ibrahim Haji Yaakob. Hal ini telah memudahkan penguasaan Jepun di Tanah Melayu berjalan dengan lancar. Akhir sekali, faktor bagi kejayaan Jepun iaitu mempunyai semangat juang yang tinggi dalam kalangan tentera Jepun. Pihak Jepun bukan sahaja memiliki kekuatan dari segi bilangan, tetapi mereka sangat terlatih dan mempunyai semangat juang dan disiplin yang tinggi. Di samping itu, tentera Jepun yang bermoral tinggi dan bersemangat juga menganggap perjuangan mereka itu adalah perjuangan yang suci bagi negara dan maharaja. Antara kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari aspek ekonomi, yang pertama, pemerintah Jepun mengambil alih semua kegiatan ekonomi yang dahulunya dikuasai oleh pengusaha Eropah dan orang Cina. Yang kedua, penduduk menderita kerana bekalan makanan yang tidak mencukupi dan harga barangan keperluan melambung tinggi. Yang ketiga, barangan utama seperti beras dikenakan kawalan yang ketat melalui permit khas. Yang seterusnya, perusahaan biji timah dan getah merosot dan hampir terhenti disebabkan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku di Lombong, Ladang dan Kilang. Seterusnya, nilai mata wang jatuh teruk. Mata wang daun pisang diperkenalkan dengan amat banyak, menyebabkan berlaku inflasi kerana pada masa yang sama berlaku kekurangan barangan di pasaran. Di samping itu, kegiatan ekonomi sara diri digalakkan dengan menanam bahan makanan sendiri seperti ubi kayu dan geledek bagi menggantikan beras. Dari segi aspek politik, kemerosotan ekonomi dan kekejaman Jepun menimbulkan kesedaran kepada penduduk untuk tidak dijajah dan mencapai kemerdekaan. Yang kedua, orang Melayu yang mendapat peluang dan pengalaman dalam bidang pentadbiran yakin dapat mentadbir negara sendiri. Yang ketiga, penduduk tempatan sedar dengan kelemahan kuasa pihak
British apabila dikalahkan oleh orang Asia. Yang seterusnya, penduduk Jepun menaikkan semangat nasionalisme. Pasukan Force 136 yang ditubuhkan oleh tentera berikat mendapat sokongan penduduk tempatan. Force 136 mendapat kerjasama pegawai daerah Hulu Perak iaitu Kapten Muhammad Saleh Sulaiman di Perak yang menamakan pasukan gerila sebagai Askar Melayu Setia AMS. Manakala di Pahang, Persatuan Melayu Pahang membantu Force 136 dan membentuk pasukan sulit yang dinamakan Wataniah. Kaum Cina pula menyertai Parti Komunis Malaya iaitu PKM. PKM menubuhkan Malayan People Anti-Japanese iaitu MPAJA atau juga dikenali sebagai Bintang 3 yang dianggap sebagai gerakan yang mewakili semua kaum iaitu melambangkan 3 kaum utama. Jepun menyerah kalah pada bulan Ogos 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Tentera Laut Imperial Jepun secara efektif sudah tidak wujud sejak Ogos 1945. Sementara serangan sekutu terhadap Jepun hanya menunggu masa, walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka. Pemimpin Jepun dari Majlis Penasihat Tertinggi Perang secara peribadi memohon kesatuan Soviet untuk beranan sebagai perantaraan dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepun. Sementara itu, kesatuan Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepun dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Syarikat dan Inggeris dalam persidangan Yalta. Pada 6 Ogos dan 9 Ogos, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Ogos, Kesatuan Soviet melancarkan sebuah mendadak ke koloni Jepun di Manchuria yang melanggar Pakatan Berkecuali Soviet Jepun. Maharaja Hirohito campur tangan setelah berlaku dua peristiwa mengejutkan tersebut dan memerintahkan Dewan Penasihat Tentera untuk terima syarat-syarat yang ditawarkan pihak berikat dalam perisytiharan Potsdam. Setelah berlangsung perundingan di belakang tabir selama beberapa hari dan cubaan rampasan kuasa yang gagal, Maharaja Hirohito menyampaikan titah radio di hadapan rakyat pada 15 Ogos 1945. Dalam titah radio tersebut, Hirohito membacakan perintah Empire tentang penyerahan kalah sekaligus mengumumkan kepada rakyat baginda bahawa Jepun telah menyerah kalah. Pendudukan Jepun oleh pemerintah tertinggi kuasa bersekutu bermula dari 28 Ogos. Upacara penyerahan kalah diadakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Syarikat Missouri. Dokumen penyerahan kalah Jepun yang ditandatangani hari itu oleh pejabat pemerintahan Jepun secara rasmi mengakhiri Perang Dunia Kedua. Penduduk awam dan anggota tentera di negara-negara bersekutu merayakan hari kemenangan ke atas Jepun, VJ Day. Walaupun demikian, sebahagian pos komander terpencil dan kaki tangan tentera dari kawasan Selatan Asia menolak tawaran ini selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun setelah Jepun menyerah kalah. Sejak penyerahan kalah Jepun berlaku, sejarawan terus berhujah pendapat mengenai etika penggunaan bom atom untuk menghentikan peperangan tersebut.